Hai guys, Assalamualaikum semua. Hai, saya Amirul daripada Malay Recon Car. Alright, so hari ni saya minta tolong kawan-kawan semua, sahabat andai saya yang sentiasa support saya dan sentiasa follow Facebook saya, YouTube saya. Apa tinggal lagi? Follow saya punya YouTube MRC TV dan subscribe channel di bawah. Okey, tekan loceng, jangan lupa sentiasa update kereta apa yang saya update, video-video yang terbaru. Okey, so hari ni saya nak review satu unit Toyota Estima 2017 iaitu new facelift. Kenapa ni facelift? Dan kenapa orang panggil Estima ni muka ikan keli? Tengok video sampai habis, stay tune, follow channel saya. Okey guys, seperti biasa kita mukadimah sikit. Okey, apa itu Toyota Estima? Okey, Toyota Estima adalah sebuah unit kenderaan. Okey, yang di mana Toyota Estima ni kalau saya rasa dalam market Malaysia dah wujud daripada 1993, 94, cuma dibuat daripada Jepun 1990. Okey, so yang keduanya Toyota Estima ni dia dah banyak generasi, dia upgrade version, dia tukar facelift, dia tukar chassis. So dah pelbagai spek yang ada wujud dalam Malaysia daripada zaman arwah nenek atuk moyang kita lah. Zaman tu lagi Estima dia panggil Estima telur. Betul-betul bentuk telur. Dan jangan lupa, jangan khawatir yang ramai orang Malaysia masih pakai lagi kereta tu kat Malaysia. Walaupun tahun dah lama. Okey, akan tetapi generasi Estima ni sentiasa berkembang pesat, sentiasa maju, dia upgrade, dia up to date, version facelift baru, dia up to date sistem features baru. Okey, sampailah sehingga kini Estima SCR 50 generasi new facelift 2017 iaitu the last production of Toyota Estima di Japan. Okey, so guys, okey, untuk Estima ni kalau kita tengok dalam orang kata konteks Recon Malaysia, untuk dalam market Malaysia Recon dia dibawa masuk imported daripada 2000, kalau ikutkan tahun sekarang 2015 ke atas saja yang boleh jual dalam market Malaysia. Sebab kita imported car, kita mestilah at least 5 tahun saja kereta tu tahun dibuat. Okey, yang kedua kalau ikutkan untuk market di Malaysia, untuk Estima ni memang sangat-sangat laku macam goreng pisang panas. Cumanya agak sedikit slow disebabkan ada beberapa unit-unit buah kenderaan baru naik, kenderaan baru dicipta, kenderaan baru di facelift. So customer berbelah bagi, perlu ke beli Estima sekarang? Dan ramai juga customer saya dia upgrade kepada Vefire. Tapi jangan ingat, Estima ni ada special dia. Nak tahu apa benda, tengok video sampai habis, saya cerita apa best Estima ni. Okay guys, okay guys, so ini adalah Estima ikan keli. Bukan Estima syakak keli. Okey, so Estima ikan keli ni adalah sangat viral dikatakan oleh orang Malaysia. Aku pun tak tahu kenapa dia panggil ikan keli. Kelakar lah bagi aku panggil ikan keli. Tapi bila aku tenung balik, aku tengok betul-betul kereta Estima ni new facelift, yang facelift baru bumper ni, betul lah babe, ikan keli lah babe, dia punya facelift depan. Tetapi ada juga peminat-peminat Estima ni, dia sentiasa okey, apa version baru ada kereta yang facelift baru, macam mana facelift baru ni, okey tak okey facelift baru ni ada. So yang masih ada peminat Estima ni, tengok, klik link WhatsApp di bawah. Okey, jom kita tengok sikit apa Estima ni. Okey, untuk Estima model baru, kalau kita tengok facelift hadapan dia, kalau kita tengok dekat sini, dia ada sedikit kelainan daripada segi dia punya projector lamp, dia punya headlamp unit dia dah baru punya design. Alright, dia sambung juga dengan janggut dia LED. That's why dia panggil ikan keli, bentuk shape macam ikan keli. Ada misai kata tu, tanglong ke misai ke, apa benda lah, tak kisahlah. Okey, untuk model baru juga, dia punya bentuk shape of dia punya bumper agak sedikit lain sikit. Alright, tapi dia punya logo masih menggunakan logo yang lama lagi. Alright, so untuk model baru ni, kalau kita tanya, customer tanya dengan saya, Mirul, adakah model baru ni melibatkan pertukaran chassis yang ketara? Tidak sama sekali. Dia masih menggunakan chassis yang sama, cuma facelift luaran depan dan belakang sahaja, dan dalaman masih mengekalkan konsep yang sama, cuma dashboard interior. Kita tengok video sampai habis, saya nak cerita satu-satu apa the best Estima ni. Okey,
Okey, untuk sport rim dia Estima ni masih menggunakan sport rim design yang lama. Ada sedikit design yang saya rasa ni Estima diguna design yang baru. Design yang lama dia warna silver dengan hitam, two tone colour tu kan. Design baru ni dia macam warna grey smoke sikit. Alright, untuk design baru sport rim ni dia masih menggunakan saiz tayar rim inci dia 18 inci 225/50. So okey lah, worth it lah untuk pakai di Malaysia, untuk long distance, untuk orang kata speeding, boleh, tak ada masalah. Dan ada juga, saya rasa rata-rata dalam Malaysia ni memang kaki rim mesti semua 19-20 inci ke atas. Boleh, tak ada masalah, should be no problem. Duit korang. Okey, jom kita tengok view di belakang macam mana pula design dia. Right, kita berada di belakang facelift Toyota Estima model baru ni. Okey, model baru ni kalau korang nak tahu, dia new facelift. Tahun dibuat semua 2016 ke atas. Tapi sayangnya 2017 Jepun dah stop production. So membuatkan peminat-peminat Estima mengharapkan adakah Estima akan keluar facelift yang boleh lawan Vellfire. Diorang ni ada killing bash sikit. Antara Vellfire dengan Estima daripada dulu lagi. Okey. Tetapi 2017 memang dah Japan dah announce kan yang dia dah stop production untuk Estima, dan dia akan, tak tahu dia keluar yang baru ke hybrid ke, kita pun tak tahu. Wallahualam bisawab. Okey. So untuk model baru Toyota Estima 2016 ke atas ni, kalau kita tengok dia punya facelift lampu, design dia memang agak sedikit lain sikit dengan model sebelum ni, iaitu model yang tahun 2013 hingga 2015 lah. Model baru dia punya shape design lampu dia sama sahaja. Alright, yang hanya membezakan iaitu dia punya bentuk lampu dan design dalaman sahaja. So maknanya macam Vellfire pun dia ada design baru, Alphard pun ada design baru, Wish pun ada design baru. Macam tu juga Estima, dia ada design baru. Bentuk masih sama, cuma shape dalam LED dia baru sikit, dia perbaharui bagi nampak baru sikit lah, brake biar nampak cantik sikit. Okey, so untuk model Estima ni, new facelift ni, kita boleh tengok dekat sini untuk 2016 ke atas sahaja yang akan datang dengan power boot. Okey, tapi power boot ni sebenarnya optional juga, ada yang sampai, ada yang tak ada. Okey, untuk power boot kita akan satu button power boot dekat sini. Alright, so this is power boot dia. Okey, yang kedua, power boot dia ni, kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu sensor. Okey, Amirul tunjukkan demo sikit kepada orang di luar sana. Okey, nampak? So bermakna kalau korang tengah angkat barang ke, anak gatal tekan benda ni, mana maunya yo, maki anak tu. Tapi jangan risau, jangan marah anak dulu, dia boleh naik balik eject, dia ada sensor dia. Okey, so kalau kita tengok dia punya ruang bonnet dia, this is bonnet untuk Estima yang saya rasa daripada dulu lagi. Vellfire lama lawan dengan Estima lama, Vellfire lama tak ada bonnet, 2014 ke bawah. So Estima daripada dulu memang dah ada ruang bonnet kat sini. That's why ada yang orang tak nak beli Vellfire dulu, dia tak nak, tak ada sebab ruang bonnet. Diorang suka prefer Estima sebab ada ruang bonnet. Kalau kita tengok dekat sini lagi satu, untuk ruang bonnet ni ada yang setengah datang dengan papan tutup, ada yang tak ada dengan papan, tapi benda ni ada juga jual, tak ada masalah. Okey, saya akan demo lagi satu benda yang di mana seat ni boleh simpan dalam ni, bawah ni. Maknanya kalau korang tak pakai, korang boleh simpan seat dekat dalam ni. Tengok betapa praktikalnya. Korang boleh nampak ni, korang ada space yang besar dekat belakang ni. Okey, so inilah kelebihan-kelebihan Estima yang di mana kaum wanita di luar sana suka sangat beli Toyota Estima ni. Okey, stay tune. Tengok selesanya abang berada di dalam. Alright. Okey, Amirul kat dalam kereta ni, kita tengah menikmati, orang kata best ke Estima ni, sempit ke, luas ke. Okey, untuk daripada pandangan saya merasakan Estima ni sangat selesa untuk family yang, orang kata family yang baru ada anak 3 orang, 4 orang, budak-budak kecil, boleh beli Estima sebab selesa juga Estima ni. Kalau rasa untuk beli Vellfire agak tinggi sikit bajet dia, baik ambil Estima pun okey dah, Estima tak ada masalah. Okey, dengan Estima ni abang rasa satu benda yang paling best kalau beli yang 2017 new facelift ni, sebabkan kita tengok bumbung dia warna hitam.
Bumbung dia warna hitam. Yang model lama dia warna grey. Si model baru bumbung dia warna hitam. Okey. Dan dekat sini kita tengok juga, okey, untuk Estima ni dia ada panoramic sunroof. Okey, panoramic sunroof maknanya kau boleh view dekat atas bahagian belakang. Okey. So hanya boleh buka saja untuk tengok panoramik sahaja. Depan boleh buka, okey. So kat sini kita pun best santai. Okey, dengan Estima ni juga kalau kita tengok Eras Premium, dia datang dengan material semi leather seat yang kita rasa cantik. Dia leather seat dia sedap, dia pegang lembut, dia fabric dia, okey. Dia ada leg race juga, okey. Leg race pun ada, jangan risau, boleh santai. Mak-mak nak tengok, family tengok TV, cun-cun pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang the best part is yang Miro rasa suka nak tunjuk dekat korang semua adalah Estima ni kalau untuk model Eras ataupun Eras Premium 7 seater, okey. So dia ada satu benda lagi. Kau tengok abang boleh dapat seat. Kita close up sikit, kita tengok kedudukan seat kita dapatkan. Tengok, abang boleh dapatkan seat. Sini pun boleh dapatkan seat juga supaya jadi macam 8 seater, boleh naik 3 orang. Okey. So ini adalah seat-seat yang berada di Estima. Maknanya kalau kita ada, dia ada macam variant. Okey, Estima ni kalau ikutkan dia ada 3 variant. 8 seater, dia ada 7 seater, dia ada 7 seater yang full spec. Dia tak ada istilah pilot seat. Ada juga kata Estima ada pilot seat, Mirul. Tak ada, takkan mungkin wujud unless convert. Convert tu kepakaran Malay Recon Car. Jangan pening-pening masuk dalam loan. Okey. So untuk model ni kita tunjuk lagi satu benda yang sangat saya rasa praktikal. Okey. Adalah di mana contoh bila kita nak pergi ke seat belakang, orang akan tanya, Mirul, macam mana kita nak lalu ke seat belakang? Kita boleh lalu laluan tengah. Sebab laluan tengah dia agak besar. Kita boleh lalu laluan tengah. Okey. Bila Amirul tunduk macam ni, tak adalah orang kata terlalu rendah sangat pun okey dah bagi saya. Okay, kita duduk dekat seat belakang sini. So ini adalah seat belakang. Memang santai bagi Amirul. Okey, selesa. Untuk yang ada anak kecil, untuk yang baru berkahwin, bercadang nanti nak ada family, buat apa beli kereta sedan, beli sedan, repeat benda yang sama. Baik beli MPV, okey. So ini adalah ruang-ruang kompartmen daripada orang kata passenger menyepat. Maknanya penduduk di orang kata bahagian belakang ni, diorang takkan bergaduh-gaduh dah. Mak nak kereta besar, nak kereta besar, nak kereta besar. Kita beli Estima, jangan benda-benda. Okey. So ini adalah sedikit sebanyak saya tunjuk daripada orang kata bahagian di belakang untuk passenger, untuk kemudahan anak, keselesaan orang tua nak bawa family balik kampung, dan yang paling penting untuk kegunaan kita di masa hadapan yang di mana kita rasa tak perlu membazir beli kereta sedan lagi, terus beli MPV. Ingat, nak beli MPV, ingat satu benda je, Malay Recon Car. Okey. So kita nak tunjuk lagi satu part untuk demo Estima, macam mana driving mode semua, everything. Stay tuned. Okay guys, so kita sekarang berada di orang kata ruang interior. Kita boleh nampak 100% cockpit Estima ni macam mana. So dashboard kita boleh tengok macam mana dia punya segi orang kata pemandangan untuk kita untuk bawa Estima ni. Ada yang merasakan yang MPV ni masih bukan dalam orang kata dia punya range, orang kata driving mode dia, sebab dia merasakan MPV ni besar untuk dia. Korang kena ingat guys, kereta adalah kereta. Kereta tekan minyak bawa je. Cuma kita belajar slow-slow cara kita bajet ambil corner macam mana. Sebab MPV ni, Estima ni dia tak besar mana pun. MPV ni, Estima ni memang santai je. Dia bukan macam Velfire, body yang panjang. Alphard, body yang panjang. Estima ni body dia pendek je, dan mumunnya pun rendah. So senang je, okay. So untuk Estima ni, kalau kita tengok sini, Estima dia ada lampu auto. Maknanya dia ada auto lamp. Maknanya auto lamp ni bila kita gelap ke, hujan ke, dalam terowong ke, dia ada sistem benda tu auto lamp. Okay. So untuk yang kedua pula, daripada segi Estima ni, untuk mode-mode yang ada, apa yang kita orang kata feature-features dekat ada, kita tengok dekat dia punya multifunction steering kat sini. So Estima ni kalau kita tengok dia punya steering design dia cantik. Bagi Amirul memang cantik. Sebab dia macam lebih kurang Velfire lah. Velfire dengan Alphard lebih kurang lah steering dia. Tak jauh beza pun, sama je. Kita
kita tengok dekat sini. Untuk dekat steering ni kita ada macam-macam mode dekat sini. Kita ada multifunction steering untuk meter. Kita boleh tengok dekat sini menu-menu di meter. Kita boleh tengok apa orang kata feature-feature di meter, semua ada dekat sini. Okey, yang kedua kita ada sistem valve fire punya sistem. 2017, 2016 ke atas saja ada Kita ada LTA, lane tail assist dengan lane keep assist, lane keeping assist. So ada sistem dekat sini. Dan yang ketiga dia ada auto cruise. Okey, auto cruise ni adalah untuk orang yang biasa orang kata driving, jalan jauh, travel, suka bawa auto cruise, tak ada masalah. Okey. Yang keempat untuk Estima ni, dia ada untuk control volume radio. Search radio pun boleh, volume radio pun boleh control dekat sini, tak ada masalah. Okey. Yang seterusnya Estima, kalau kita tengok dekat dia punya paparan meter LED dia, alright, dengan design baru ni, dia dah ada satu design baru lah. Maknanya bentuk LED dalaman dia, lampu color LED dalam dia, orang kata menu-menu dekat dalam LED tu, banyak feature-feature baru yang tambah baik. Daripada segi range minyak lah, dia punya meter digital lah, meter analog, everything semua ada dalam tu. Dia pop up dalam sistem tu je semua. Everything korang boleh control kat situ saja. Okay. Untuk yang seterusnya, untuk model Estima ni, enjin cc nya 2.4cc, 2400cc saja. So ramai orang ingat yang Estima model baru 2500. Tidak, sama sekali. Dia 2.4 sahaja. Saya pun beranggapan keluar versi baru harap-harap 2.5 lah. Tidak, dia keluar 2.4 sahaja. So tak apalah. Tapi bagi saya 2.4 pun dah enough dah. Estima kalau lumba dengan Wayfire, turun kamera, tengok siapa menang. Ini Amirul dah buat dah. Amirul lumba dengan kawan Amirul. Lumba, orang kata lumba berhemah lah. Turun bukit. Makna saya nak tengok kat situ, orang kata dia punya stabilize, dia punya orang kata kestabilan untuk Toyota Estima ni. Alright. So untuk model Estima ni, sebab saya rasa saya dah temu ramah feedback orang, Estima Mirul, Estima lagi okey lah, stable kereta. Estima lagi, memang Estima okey, memang Estima stable, memang Estima tak goyang. Sebab Estima bentuk dia rendah sikit, then wheelbase dia kecil sikit, and then yang seterusnya body dia contour sikit, and then yang seterusnya dia punya aerodynamic dia more shape lagi. Compare dengan Wayfire, Wayfire hanyalah bentuk van semata-mata. Okay, that's why Estima boleh menang. Estima boleh, orang kata handling Estima memang best. Handling memang best. And then yang paling penting untuk Estima ni, sebab apa saya suka jual, sebab kaum wanita dia nak beli MPV, akan tetapi dia takut nak bawa MPV sebab dia akan ingat dalam otak dia MPV mesti besar kan, Mirul kan? Memang MPV besar, tetapi Estima adalah segmen MPV yang saya boleh recommend sangat kepada customer di luar sana. Sebab dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan selesa dan mudah untuk anak-anak kita naik atau parents kita nak bawa jalan-jalan. Okay? Sebab apa? Bila kita berdiri kat sini, kita duduk dekat sini, driving range kita nak nampak di bahagian hadapan memang sangat rendah, senang. Dan untuk pemandangan side mirror kiri kanan kita selesa, dan kita boleh bajet dan tidak terlalu panjang. Itu yang membuatkan Estima, orang suka Estima ni. Okay. So dan dalam masa yang sama, untuk Estima ni dia datang dengan facelift barulah 2015, 2016, 2017. Dia datang dengan CVT gearbox. CVT gearbox ni 7 speed, di mana dekat sini korang boleh masuk plus minus punya gear, drop gear atau plus minus gear. Dekat sini korang boleh driving untuk pakai manual. Mana orang kata nak overtake, nak potong, nak naik bukit, boleh pakai yang ni juga, tak ada masalah. Dan yang paling penting, bagi memudahkan kaum-kaum wanita dan kaum lelaki di luar sana, untuk family man, Estima dia ada digital aircon dekat sini. Orang kata dia mengikut pengembangan masa kini menggunakan digital aircon. Dulu lama, model lama 2013 ke atas pun ada digital aircon lah. Cuma model lama tak adalah. Model lama dia pakai orang kata sistem analog punya aircon. So dia pakai switch lagi. Tapi model baru 2017, 2016 semua dah ada digital aircon. So dekat sini digital aircon ni, kalau korang boleh tengok, korang boleh kawal dua controller untuk aircon depan dengan aircon belakang. So semua setting dekat sini saja, sama ada korang nak front ataupun korang ke rear. So boleh setting dekat sini, tak ada masalah. So makna temperature pun kita boleh setting kat sini, depan dan belakang, tanpa perlu kita ajar anak kita untuk usik button kat belakang. Maklumlah orang Malaysia, kalaulah anak kita tu cerdik, baik je, tak apa. Anak penakal, dia main tekan-tekan button kan, jangan ajar dia. So kita boleh kontrol kat sini. Okay. Dan part yang paling penting untuk memudahkan korang adalah di mana dekat sini korang ada dua button untuk power door, kiri dan kanan. Okay, untuk button power boot, mana spek yang ada power boot, akan ada button untuk power boot. Mana korang boleh kontrol dekat sini. Buka driving time sini boleh, tak ada masalah. Contoh Amirul tengah bawa ni, jadi tekan buka pintu, memang takkan terbuka guys. Ini adalah safety untuk Estima. Unless kalau kita gear dah ke N ataupun ke P,
baru dia boleh buka, walaupun kita unlock kereta kita. Itu adalah kelebihan-kelebihan untuk orang kata sistem power door yang untuk saya rasa semua MPV sama je kot. Okey, yang seterusnya Amirul nak tunjuk. Okey, untuk Estima ni dia datang dengan head unit daripada Jepun. Alright, datang dengan siap reverse camera. Okey, maknanya korang dalam masa sama korang boleh tukar juga untuk head unit ni, masuk ke channel Malaysia atau radio Malaysia, ataupun tukar Android player terus, tak ada masalah. Kena tambah duit sikit, janji selesa untuk anak-anak. Okey, yang seterusnya kalau kita tengok dekat sini, kualiti leather dia untuk dashboard ini memang sangat padu. Tebal babe, leather betul ni. Okey, yang seterusnya, dekat sini korang ada kompartmen, letak smart tag ke, Tashengo ke, jam ke, lepas main badminton ke, main bola ke, letak everything, barang-barang berharga semua dekat sini boleh. Dan yang kedua, letak dalam ni pun ada dashboard juga. Okey, yang ketiga, dashboard dekat sini pun ada. Macam-macam dashboard ada. Okey, yang keempat, tak payah cerita lah, MPV memang dah sinonim dengan orang kata berbagai-berbagai ruang-ruang glove box, ruang-ruang cup holder, semua ada. Semua tersusun, pintu kiri kanan, belakang sekali punya passenger row, semua komplit. Okey. Alright. So yang terakhir saya nak cakap, Estima untuk model baru memang datang dengan bumbung warna hitam. Dan yang paling nasib, tengok atas, kita ada panoramic roof. Hanya segelintir spek saja ada panoramic roof, dan hanya segelintir spek je yang datang dengan original sunroof. So bergantung kepada imported spek yang diimport daripada Jepun. Dan ingat, Estima hanya import dari Jepun, bukan UK geng. Mana ada orang UK pakai Estima babe. Kalau di pasaran Europe, diorang tak panggil Estima, diorang beli juga, tapi diorang imported from Japan, diorang panggil Toyota Previa. Kalau korang pernah tahu daripada dulu, Toyota Previa ni adalah sinonim kepada Estima punya nama. Cuma ada sesetengah country menggunakan nama Previa. Dan dulu UMW Toyota Malaysia pernah bawa masuk Toyota Previa, sebab ramai orang minta tolonglah bawa masuk UMW. Kita orang tak nak beli Recon, nak beli UMW, belagak. Beli Toyota Previa, ambil harga Yahudi, beli Recon. Okey, so itu saja orang kata review-review saya untuk bahagian passenger hadapan dan ruang kokpit dan sistem-sistem Estima. Okey, now kita tengok untuk daripada segi driving, best tak best Estima ni? Jom kita tengok. Okay, so now kita nak test Estima, best tak best, pick up ada ke tak ada. Okay, so apa yang korang patut buat. Okay, ini adalah gearbox CVT. Gearbox CVT ni tak semena-mena korang boleh tekan minyak tengah break, lepas tu tekan minyak mengharapkan dia pergi terus ni. Tidak sama sekali. Dia mengambil masa. CVT ni gearbox yang orang kata intelligent punya gearbox, tetapi take time. Dia tak boleh tekan sebab ini akan orang kata mengurangkan jangka hayat gearbox tu. Okey, macam ni Amirul langgar bumper. Okey, now Amirul tekan. Tengok dia punya pick up respon. Dia punya pergi, lepas minyak sikit, tekan lagi, sambung balik. Okey, kita tengok brake dia. Okey. Okey, kita tengok langgar bumper dia kat sini. Dia tak goyang-goyang macam Velfire. Dia padat. Estima sebab cutting body lah. Okey. So now kita tengok gak daripada segi cornering dia. Kita tengok sekejap lagi Amirul tunjuk macam mana corner U-turn dia menggunakan satu tangan saja. Okay, sistem LTA dia ni. Okay, tengok dekat meter. So kalau Amirul masuk ke line sebelah, okay, dia akan bagi tahu nanti dekat highway, dekat line sebelah dia akan orang kata bagi tahu yang memo yang mengatakan anda berada di luar kawasan, anda berada di luar lane anda. Maknanya kita sedar. Dia akan gegar sikit steering. Baguslah sistem ni. Orang Malaysia suka main phone, especially saya lah, sebab busy kan. Customer PM, Mirul tak layan pun, kita layan lah juga kan. Okay, so now abang lagi cuba lagi sekali. Kita langgar bumper tanpa tekan brake. Nampak? Okay, abang tekan pick up Okay, now kita tengok daripada segi cornering. Estima tak goyang babe, bawa turun kamera laju, steady. Alright. So kita tengok kat sini. Okay, Estima punya orang kata kelebihan. Dan ada yang juga beranggapan Estima mesti kuat minyak kan. Estima kuat minyak lah Mirul, tak boleh pakai lah Mirul.
Itu mungkin dulu gearbox yang lain, sekarang dah baru CVT. Dan so far saya rasa customer saya tak ada pula komplain yang kuat minyak. Yang komplain kuat minyak ni kot mungkin dia tak pakai Estima kot. Tak tahulah, tak apa, gurau je. Okey. So kita tengok kat sini, dari segi driving dia memang sangat best. Respon ada, pick up ada, orang kata untuk dari segi speeding pun best, tak ada masalah. Alright. So now kita orang kata tunjuk tepat last bila Amirul buat satu pusingan U-turn contoh kita tengok kat sini macam mana dia balas corner. Orang kata sangat praktikal dan sangat bagus. Okey, bila kita tengok kita reverse kat sini hanya menggunakan satu tangan. Okey, korang boleh ambil side yang sangat besar. Okey, side yang sangat kecil silap. Okey. Dan korang boleh patah balik menggunakan 2 step saja. Maknanya Amirul tak payah ajar lah benda ni. Tapi ni benda ni untuk orang perempuan lah. Kita ajar. Walaupun dia tengok orang kata, alamak besar lah kereta ni, boleh ke aku ambil side parking? Jangan risau, boleh, mesti boleh. Okay guys, sekian sahaja review daripada Malay Recon Car. Okay, macam best tak best Toyota Estima ni? Menarik tak? Menawan tak? Okay, kepada orang kawan-kawan, kepada rakyat Malaysia khususnya, kepada customer yang pernah beli MPV, yang masih mencari MPV yang terbaik untuk keluarga anda, okay, boleh klik link WhatsApp saya berikan di bawah. Saya dah siapkan detail semua. Okey, saya dah siapkan detail bulanan sekali, gambar-gambar kereta semua saya dah siap. Jika berminat, jika ada pertanyaan, jangan lupa klik link WhatsApp di bawah. Alright, so boleh PM, nanti kita akan respon. Alright, so jangan lupa guys, macam biasa Amirul selalu sebut, terima kasih pada yang sentiasa support menonton video MRC TV. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia yang sentiasa share pada kawan-kawan. Alright, so saya open to public di ruang komen di bawah. So nyatakan kereta apa yang saya nak review. Okay, jangan kereta pelik-pelik sudah. Alright, kereta yang boleh dijual. Kita bukan orang kata car review yang buat video pelik-pelik. Okay, so jangan biasa. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.